Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini agenda Awani dan kita memberikan tumpuan sudah pasti menjelang bajet 2023. Apakah yang akan terkandung dalam bajet 2023 berkaitan dengan pelbagai aspek dan juga kelebihannya dan juga apa yang akan diperolehi segenap lapisan masyarakat. Dan dalam konteks perbincangan pada malam ini, kita ingin melihat kepada penjawat awam yang sudah pasti saban tahun mungkin ada buah tangan yang disediakan untuk mereka. Namun apakah keperluan yang mendesak pada ketika ini berdasarkan realiti semasa kehidupan mereka? Saya ada bersama dengan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Adnan Mat yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, Datuk. Ya, terus saja kepada bajet 2023. Sudah pasti adalah QPEX sediakan juga harapan yang mahu dimuatkan dalam bajet 2023 dan juga apakah tumpuan utama berkaitan dengan isu-isu yang mendesak mungkin yang perlu dimuatkan dalam bajet 2023 dalam konteks berkaitan dengan penjawat awam, Datuk. Baik, sudah pastilah bajet juga akan diberi tumpuan oleh penjawat awam. Kerana setiap kali bajet ada saja buah tangan untuk penjawat awam. Cuma kali ini agak berbeza apabila QPEX telah pun mengadakan majlis amanat Perdana Perkhidmatan Awam bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Ogos yang lalu. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya telah mengumumkan bantuan khas kewangan pada 30 hari bulan yang lalu yang biasanya akan diumumkan melalui bajet yang dibentangkan pada Saban bulan Oktober ataupun November setiap tahun. Jadi sudah tentulah oleh buah tangan ini telah pun dimaklumkan lebih awal melalui Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam yang telah pun diadakan pada 30 Ogos yang lalu. Jadi apakah pengumuman lain yang patut dibawa oleh kerajaan untuk penjawat awam pada bajet yang akan dibentangkan nanti? Sudah tentulah fokus utama kami adalah gaji ataupun pendapatan penjawat awam. Kita penjawat awam kita nak pendapatan yang selesa, perbelanjaan yang adil. Maksudnya kami nak pendapatan kami ini selesa, yang kami boleh beli rumah, kami boleh beli barangan-barangan harian keluarga kami boleh untuk membawa anak-anak kami kepada pendidikan, kesihatan dan juga pengangkutan keluarga kami. Inilah keterangkuman yang patut juga kerajaan mengambil berat dan dititik beratkan supaya dibuat unjuran kebolehdayaan kami dalam berbelanja dengan pendapatan asas yang kami terima pada ketika ini. Jadi pada ketika ini kerajaan sebenarnya telah pun memasukkan PT3, telah juga memasukkan SRP. Suatu ketika dulu kita ada PMR. Ketiga-tiga elemen ini telah dimasukkan oleh kerajaan. Ini bermakna kerajaan juga perlu membuat adjustment di bawah entry qualification ataupun kelayakan masuk minimum penjawat awam di dalam perkhidmatan kerajaan dengan meletakkan SPM sebagai minimum. Jadi dengan termasuknya ketiga-tiga peperiksaan di peringkat tingkatan 3 biasanya, ini bermakna kelayakan masuk juga perlu berubah. Bagi QPEX, kelayakan masuk ini perlu diubah oleh kerajaan melalui sistem saraan penjawat awam yang baru yang kami juga telah cadangkan kepada kerajaan. Pada masa yang sama kerajaan juga melalui pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Ogos yang lalu telah mencadangkan agar sistem saraan ini berubah. Dengan perubahan sistem saraan bermakna gaji minimum juga perlu diletak oleh kerajaan agar ianya setimpal, agar ianya mampu berbelanja oleh penjawat awam, agar ianya juga mampu memberi keselesaan kepada penjawat awam dan pada masa yang sama tidak ada bezanya di antara swasta dan kerajaan. Dan pada hari ini kerajaan telah mensyaratkan, telah mengarahkan sektor swasta untuk meletakkan gaji minimum pada 1,500. Sedangkan perkhidmatan awam kami masih lagi berada di bawah gaji minimum 1,200. Ini bermakna tidak setara, tidak setimpal dan tidak seimbang, dan kerajaan selaku majikan kami adalah kerajaan, makna majikan kami juga hendaklah bersama-sama dengan sektor swasta untuk meletakkan gaji minimum yang sama sekurang-kurangnya
ataupun untuk perkhidmatan awam ini kami telah cadangkan kepada kerajaan kepada gaji 1,800 yang kami unjurkan ianya boleh mencapai sasaran kerajaan di bawah rancangan Malaysia ke-12 pada tahun 2025 negara berpendapatan tinggi. Ini pandangan awal, Saudara Najib. Baik, Datuk, ramai juga melihat di peringkat swasta apabila pelaksanaan gaji minimum ingin dilaksanakan pada peringkat RM1,500 yang ditunda kemudiannya untuk sebahagian PKS, mereka melihat bahawa wajar ia dilaksanakan bersandarkan kepada tahap produktiviti pekerja tersebut. Itu adalah antara argumen pertikaian ataupun apa yang mereka suarakan tentang gaji minimum. Itu di peringkat swasta. Kalau di peringkat kerajaan seperti Datuk sebutkan tadi, perlu meningkat kepada RM1,800, adakah ini pada tahap yang optimum untuk disandarkan dengan kadar produktiviti penjawat awam pada ketika ini? Apa realitinya? Baik, realitinya gaji minimum ini yang sekarang kami tidak mampu untuk berbelanja dan pada masa sama majikan kami juga sepatutnya bersama-sama mengepalai, mengetuai, memulakan dulu gaji minimum yang lebih munasabah supaya ianya juga boleh diikuti oleh pihak swasta. Adalah amat tidak musabah majikan kami mengarahkan pihak swasta mengadakan gaji minimum yang lebih tinggi daripada kami pada masa sama gaji minimum kami jauh ke bawah daripada arahan yang majikan kami keluarkan kepada pihak di luar sana. Bagi kami, majikan iaitu kerajaan juga hendaklah mengetuai gaji minimum ini, memulakan gaji minimum ini agar pihak swasta juga boleh mengikuti langkah yang dibuat oleh majikan kami supaya ianya seragam. Dan dari segi produktiviti, yang ini kami tidak pernah bimbang sebab kami telah diuji dengan berbagai-bagai bentuk. Bagaimana kami telah diuji dengan perubahan-perubahan sebuah kerajaan pada 9 Mei 2018. Bagaimana juga kami telah diuji pada perubahan lagi sebuah kerajaan pada Februari 2020. Ini bermakna kami terus kekal menjalankan tugas kami tanpa ada keluh kesah, tanpa terjejas di mana-mana perkhidmatan. Tidak ada aduan di luar sana yang menyatakan perkhidmatan kerajaan, sistem penyampaian kerajaan telah tersekat. Sistem penyampaian kerajaan tidak sampai kepada rakyat. Sistem penyampaian kerajaan ataupun jabatan ditutup apabila sebuah kerajaan itu berubah, sedangkan kami tampil terus menjalankan tugas kami. Bagaimana pandemik COVID berlaku dalam tempoh 2 tahun, kami jugalah orang yang paling hadapan bersama-sama untuk memutuskan rantaian COVID-19. Kami jugalah yang paling terhadapan. Bagaimana kami jugalah yang menjaga negara ini, keamanan, keselamatan dan sebagainya. Dan bagaimanakah pada situasi bencana juga, kamilah orangnya yang paling terkehadapan sampai kepada rakyat untuk memastikan rakyat dapat menerima sistem penyampaian kami dan untuk memastikan rakyat sentiasa selesa untuk mendapatkan perkhidmatan kami. Justru itu, dari segi produktiviti, ianya agak subjektif, tetapi pada masa sama kami telah pun menunaikan tanggungjawab kami demi rakyat dan negara ini. Okey, Datuk, saya membawa diskusi ini kepada peringkat ataupun kita melihat dari perspektif keseimbangan. Kerana kita melihat cabaran yang dihadapi oleh kerajaan pada ketika ini adalah open secret yang sudah pun diberitahu, iaitu bebanan kewangan kerajaan dari sudut subsidi sebagai contoh. Tahun ini saja melebihi RM80 bilion. Kalau kita melihat juga pungutan hasil melalui cukai sebagai contoh adalah stagnan, mendata. Ini realiti kewangan kerajaan pada ketika ini. Dan pada masa sama juga ada yang mempertikaikan atau mempersoalkan soal pencen yang semakin mengembang pada ketika ini untuk pesara-pesara dan sebagainya. Bagaimana untuk mencari keseimbangan antara tuntutan memenuhi tuntutan QPAX ataupun pejabat awam ini dalam mempunyai kehidupan yang selesa, setidaknya pada masa yang sama kita juga perlu memikirkan keputusan yang sukar yang harus diambil oleh pihak kerajaan untuk mengimbangi kewangan pada ketika ini, kerana pada akhirnya emolumen perbelanjaan ini adalah besar saban tahun. Pada pandangan Datuk sendiri. Baik, itu bahasa yang biasa digunakan oleh kerajaan dan kami juga telah didedahkan dengan bahasa ini acap kali pada ketika kami menuntut suatu kenaikan. Kami tidak menyatakan bahasa itu tidak betul, tetapi pada masa sama bahasa ini boleh diperbetulkan dan pada masa sama kami juga sebagai orang yang melaksanakan dasar kerajaan dengan sistem pencukaian yang ada pada hari ini adalah sangat lemah. Dan justru itu kami memberi jaminan jika kerajaan juga bersetuju dengan kami untuk
kita kembali kepada sistem pencukaian yang lebih adil dan saksama supaya negara ini mampu mendapat pendapatan daripada cukai yang adil dan saksama, tidak ada kebocoran oleh kerana sistem yang lemah tersebut. Jadi bagi kami, kerajaan juga telah kehilangan lebih daripada 23 bilion suatu ketika dulu kerana perubahan sebuah dasar di atas sistem pencukaian. Justru itu, kami memberitahu juga kepada kerajaan untuk kita kembali kepada sistem pencukaian yang adil, saksama dan tidak ada kelok dan kebocoran sana sini, maknanya pendapatan kerajaan akan kembali stabil dengan sistem yang telah kita adakan suatu ketika dulu. Jadi bagi kami, ianya bukanlah satu masalah ataupun suatu yang terkesan kepada kerajaan, tetapi bagaimana kita boleh menggembling supaya kerajaan kembali stabil dalam bentuk kewangannya kerana sistem yang ada pada ini amat lemah dan boleh menyebabkan kerajaan hilang punca pendapatan dengan begitu banyak. Dan jika pendapatan ini stabil, sudah pastilah bahasa-bahasa yang menyatakan kesan dari segi emolumen, persaraan dan sebagainya boleh dihindarkan pada masa akan datang. Baik, Datuk bercakap tentang sistem yang Datuk sentuhkan tadi. Kalau kita melihat juga apa yang dikeluarkan oleh Datuk pada semalam, saya kira ini berkaitan dengan perumahan penjawat awam. Ini sangat menarik sekali kerana Datuk mengatakan bahawa 50% daripada 1.62 juta penjawat awam di Malaysia masih belum mampu memiliki rumah sendiri, berikutan oleh gaji minimum sektor awam ini yang disifatkan tidak lagi relevan pada ketika ini. Datuk, realitinya bagaimana? Kerana 50% ini kalau kita melihat kepada pinjaman di bawah atau pembiayaan di bawah LPPSA ini, Datuk sebutkan juga lebih 800,000 yang meminjam ataupun mempunyai pembiayaan di bawah LPPSA ini. Bagaimana realitinya pada ketika ini? Mengapa 50% ini tidak mendapat pembiayaan ke ataupun tidak cukup unit yang disediakan di bawah perumahan penjawat awam atau bagaimana? Realitinya kita tidak mampu beli rumah. Itu yang realitinya. Kalau kita gaji 3,000 sekalipun kita tidak mampu. Kalau kita gaji 5,000 sekalipun kita tidak mampu. Kerana harga rumah di luar sana amat tinggi. Minimum pun sekarang dah masuk kepada 300,000. Kalau dengan 300,000 ini, dengan gaji 3,000 ringgit, bermakna potongan telah melebihi daripada 1,700. Dia cuma ada lagi 1,300 untuk menguruskan keluarganya. Itu purata gaji 3,000. Bagaimana gaji yang di bawah 3,000 sudah tentu memberi kesukaran kepada mereka. Realitinya penjawat awam ini lantikan pertamanya hanya sekitar 2,000 ke bawah. Maknanya kalau gajinya 2,000 ke bawah termasuk dengan allowance itu, dia terpaksa menunggu 10 tahun untuk gajinya 10 kali ditingkatkan. Kalau grade bawah ni RM80 setahun baru naik 800. Hanya baru mencapai 2,800. Maknanya kalau nak beli rumah pada ketika 10 tahun akan datang, sudah pasti harga rumah juga berlipat ganda daripada sekarang ini. Ini realitinya. Dan akhirnya, kebanyakan penjawat awam akan beli rumah pada ketika umur 35 tahun. Selepas 10 tahun berkhidmat. Selepas 10 tahun berkhidmat, harga rumah berkali-kali ganda naik. Dan pada masa yang sama, akhirnya mereka juga tak mampu beli dan terpaksa beli pada umur 35 tahun. Dengan pinjaman 30 tahun. Bermakna umurnya 65 tahun. Barulah habis pinjaman tersebut, maka mereka ini bersara pada umurnya 60 tahun, maknanya 5 tahun mereka akan berada dalam bersara yang sengsara. Terpaksa membayar lagi rumah pada pencennya yang agak tidak begitu besar dengan gaji semasa yang mereka ada. Itu dari segi perumahan. Dan pada masa yang sama juga, kita juga terdapat aduan-aduan rumah-rumah yang kami beli. Rumah yang kami beli belum siap. Rumah yang kami beli terbengkalai 3 tahun. Bagaimana berlaku di PPAM Bukit Jalil. Bagaimana yang berlaku juga di Taman Sentosa Borneo Semerlang, di Kuching, Sarawak. Mereka ini terpaksa membayar
rumah mereka yang belum siap, pada masa yang sama mereka juga terpaksa menyewa di luar sana. Ini bermakna mereka telah berbelanja dua perkara untuk satu perkara yang sama. Dua kali berbelanja untuk satu tajuk yang sama. Jadi amat tidak adil untuk penjawat awam. Justru itu dalam forum ini juga, dalam situasi ini, saya juga mohon kepada LPPSA, Lembaga Pembiayaan Sektor Awam ini, Lembaga Pinjaman Perumahan Sektor Awam ini, agar mereka memperkenalkan moratorium selama 2 tahun sekurang-kurangnya bagi rumah yang tidak siap. Pada masa ini, rumah kami tidak siap, gaji kami dipotong. Jadi amat tidak adil kerana kami terpaksa bayar rumah tersebut. Pada masa yang sama, kami juga terpaksa menyewa rumah di luar sana dan bukanlah kadar yang murah rumah di luar sana. Akhirnya perbelanjaan kami menjadi double, berganda untuk mendapat satu perkhidmatan yang sama. Bagi kami, dengan gaji yang ada pada hari ini, 10 tahun pertama setiap orang itu bekerja, belum tentu dapat membeli rumah. Maknanya selepas 10 tahun baru mampu beli rumah pada ketika 10 tahun harga rumah telah meningkat berkali-kali. Jadi purata harga rumah sekarang pun dah di atas 300,000. Dengan 300,000 sudah pastilah potongan pembiayaan ini akan melebihi daripada 1,700 ringgit sebulan dan kami tidak mampu pada situasi ini. Datuk, bagaimana semua idea dan pandangan ini seharusnya diterima? Kerana apa? Kita melihat bahawa ada kalanya ini bukan isu baru. Sudah saban tahun diketengahkan oleh QPAX ataupun pihak-pihak lain juga, cuma dalam konteks yang berbeza dan juga medium yang berbeza mungkin. Bagaimana pada tahun ini dengan cabaran ekonomi, dengan cabaran kewangan, pada ketika ini ada banyak perkara yang perlu diuruskan oleh pihak kerajaan, ini juga harus diambil kira dalam bajet 2023, Datuk. Betapa pentingnya perkara ini, kalau boleh Datuk tekankan. Baik, kami percaya dengan majikan kami, dengan kerajaan yang ada pada hari ini mampu untuk menguruskan situasi perumahan ini. Bagaimana juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah pun membuat roadshow perumahan di sana dan sini, perumahan mampu milik dan sebagainya. Tetapi masih lagi dalam keadaan kami tidak mampu milik kerana harganya yang masih tinggi. Bagi kami, kerajaan perlulah kembali kepada perumahan penjawat awam Malaysia yang pada harga kami mampu di sekitar 220, di sekitar 260 untuk 1,200 kaki persegi untuk bagi bandar-bandar besar. Jadi harga ini bagi kami harga yang munasabah dan kerajaan boleh campur tangan untuk memastikan dari segi kuasa ataupun perbekalan pembinaan ini tidak sekaligus naik secara memuncak. Bagaimana PKP yang lalu kita dapat kesan harga besi meningkat 200 kali ganda, harga-harga binaan yang lain juga meningkat berkali-kali ganda. Sudah tentulah akan memberi kesan kepada kos harga rumah itu sendiri. Jadi kerajaan boleh memainkan peranan untuk melihat kembali tentang punca-punca kenaikan harga rumah ini supaya ianya boleh diseimbangkan dengan pendapatan gaji sektor awam. Jika pendapatan ini tidak dapat diseimbangkan, bagi kami, formula yang paling mudah adalah menaikkan gaji kami untuk kami beli rumah. Itu je. Atau bolehkah kita melihat juga kepada di aspek pembiayaan itu yang boleh dipermudahkan? Kerana kalau kita melihat di peringkat luaran ini, kerap kali diperkatakan harga rumah itu yang tidak boleh disentuh langsung dari segi kerana kos yang tinggi dan sebagainya. Walhal kita dan juga perlu dilihat pada aspek pembiayaan. Ini biasa berlaku di peringkat swasta. Kalau di peringkat kerajaan ini di bawah LPPSA, adakah ada cara pada pandangan dan juga khidmat Datuk yang boleh dilihat dari sudut pembiayaan itu yang boleh lagi dipermudahkan sebagai contoh, mungkin dari segi nilai ataupun dari segi bayarannya yang boleh dikenakan kepada penjawat awam ini pada pandangan Datuk sendiri? Baik, sebenarnya LPPSA juga saya rasa telah mengambil langkah-langkah yang proaktif, terutamanya untuk menamakan dua peminjam serentak ataupun combined loan, ataupun pada masa yang sama walaupun umur peminjam tersebut telah lanjut, dengan menamakan anaknya sebagai combined loan untuk anaknya meneruskan pembayaran pinjaman tersebut. Itu langkah-langkah yang baik. Cumanya yang tidak baik bagi kami ini adalah rumah tak siap. Itu je. Rumah tidak siap, kami kena bayar. Itu amat tidak adil. Dan ini telah berlaku di negeri Kelantan, telah berlaku di PPAM Bukit Jalil,
telah berlaku di Kota Samariang, di Kuching. Jadi bagi kami itu adalah faktor yang amat tidak adil untuk kami untuk membayar dua perkara serentak, iaitu bayaran balik pinjaman dan menyewa rumah yang lain. Jadi sebab itulah saya menyentuh tentang moratorium supaya LPPSA juga mengenakan moratorium bagi kes-kes rumah tidak siap dan lebih teruk lagi rumah terbengkalai terus. Dan kenapakah LPPSA ini membayar sepenuhnya rumah yang terbengkalai terus itu dan kami menjadi tanggungan kepada pinjaman tersebut sedangkan kami tidak dapat menduduki rumah tersebut. Jadi bagi kami faktor utama dia kena urus dulu apa yang kami nak. Kena urus dulu rumah kami bagi siap, barulah potong gaji kami. Pada hari ini rumah kami ada yang ada 3 tiang saja, tetapi LPPSA telah bayar sepenuhnya kepada kontraktor, kepada pemaju, akhirnya kami kena bayar pinjaman tersebut. Itu tidak adil untuk kami. Bagi kerajaan, kerajaan bolehlah campur tangan untuk memastikan situasi menang-menang kepada kami dengan rumah yang lebih baik, rumah yang selesa dan pendapatan yang adil, pendapatan yang selesa, perbelanjaan yang adil. Kita nak pendapatan kami selesa, perbelanjaan kami adil untuk kami mampu menyediakan kemudahan sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi. Datuk, terakhir sekali, semua cadangan yang diutarakan oleh Datuk QPAX sendiri ada kalanya adalah apa yang kita lihat viable ataupun boleh kita laksanakan. Namun pada ketika ini kita melihat ia masih lagi belum dilaksanakan. Bagaimana pada berhemat dan juga pandangan Datuk, apa yang menghambat ataupun menghalang kesemua idea ini, solusi ini dijalankan oleh pihak kerajaan? Sebenarnya tidak ada apa-apa halangan. Kerajaan sebuah majikan kami, baginya sepatutnya tidak ada halangan. Sepatutnya lebih kepada pemudah cara. Dan bagi kami tak ada pun nampak apa-apa halangan pun. Kerana ianya telah pun ada dalam sistem. Ianya amat mudah. Kalau rumah tak siap, kenapa bayar habis-habis? Itu dah dalam sistem. Kenapa kita endorse rumah tu siap? Itu telah ada dalam sistem. Tetapi pelanggaran kepada sistem inilah yang menyebabkan kesan kepada kami. Justru itu, semua perkara termasuklah dari segi perbekalan bahan mentah, bahan-bahan binaan juga, kerajaan juga ada agensi-agensi yang boleh mengawal dan sebagainya. Maknanya mereka ini perlulah duduk bersama untuk melihat kembali di manakah loophole ataupun lubang-lubang keciciran ini yang menyebabkan situasi ini berlaku. Bagi kami, ianya bukanlah sesuatu yang amat janggal untuk kita tak dapat atasi. Sebaliknya, boleh diatasi. Kerana kita tahu sebab-sebabnya, cuma akhirnya kita tidak nak tahu sebab itu saja masalahnya. Baik, Datuk, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan Agenda Awam pada malam ini. Ini adalah topik yang besar dan juga sentiasa kita dengar dalam aspek dan konteks pejabat awam. Terima kasih kerana berkongsikan isu dan juga penyelesaian yang dicadangkan untuk bajet 2023 berkaitan dengan perumahan gaji minimum SSPA lah kita kirakan untuk pejabat awam dan sebagainya. Dan itu juga kami akan muatkan di laman web kami extraone.com dan seperti biasa bajet Extra Awam ini coverage kami, liputan kami akan melihat segenap aspek termasuk juga pejabat awam, termasuk juga suara akar umbit untuk kita faham apakah sebenarnya permasalahan dan juga cabaran kehidupan mereka pasca pandemik COVID-19 dalam era endemik pada ketika ini dan apa lagi yang perlu kita muatkan dalam bajet 2023. Sekian sahaja Agenda Awam untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.